Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video ni merupakan video tutorial untuk pendaftaran forum kawalan penyakit dan perosak. Okey, so untuk kawalan penyakit dan perosak kita bahagikan kepada dua, iaitu satu adalah forum, iaitu berkaitan topik-topik kawalan penyakit dan perosak setiap tanaman lah, setiap komoditi. Satu lagi berkaitan dengan laporan isu-isu permasalahan tanaman dari setiap pengusaha. So maksudnya pengusaha boleh membuat laporan berkaitan permasalahan tanaman mereka kepada PPK yang terlibat lah. Okay. So tapi video ni saya fokuskan khas untuk forum kawalan penyakit dan perosak terlebih dahulu, dan video seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana proses laporan isu permasalahan penyakit dan perosak daripada pengusaha. Okay. So seperti video sebelum ni, forum kawalan penyakit dan perosak ni hanya boleh didaftarkan oleh pegawai teknikal tanaman saja. Okay. So saya log masuk sebagai pegawai teknikal tanaman kat sini. Okay. So kalau tuan-tuan pergi ke menu, tuan-tuan akan lihat ada satu menu dinamakan perosak dan penyakit. Kat bawah dia adalah senarai topik. So ni senarai topik ni merupakan forum-forum yang telah didaftarkan lah. Okay, so tuan-tuan klik pada senarai topik ni, tuan-tuan akan pergi ke halaman kawalan penyakit dan perosak ni, senarai topik. So setakat ni data ni kosong, dan kalau dah ada data yang didaftarkan, dia akan senaraikan pada bahagian pada jadual ni lah. Okay. So untuk ini saya akan daftarkan satu forum yang berkaitan dengan kawalan penyakit dan perosak ni lah. Okay. So seterusnya pegawai teknikal ni hanya perlu klik pada butang daftar topik ni. Okay. Pada butang daftar topik, dan dia akan pergi ke halaman borang pendaftaran forum ni lah. Okay. So tuan-tuan, langkah pertama tuan-tuan kena tentukan topik tu berkaitan komoditi mana. Okay, contoh komoditi ni pun, senarai komoditi ni berdasarkan komoditi apa yang dah didaftarkan dalam PPK lah. Okay, so contoh yang ni saya daftarkan, forum ni berkaitan dengan cili merah. Okay, topik dia contoh okay, ni adalah contoh tajuk yang saya nak cipta. Okay, banner topik ni maksudnya gambar yang akan keluar pada topik pada bahagian atas tu lah. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh banner ni macam mana, apa beza kita masukkan banner kat sini dengan apa perbezaan kita masukkan gambar kat bawah ni pula. Okay. Okay, sebagai contoh ni saya letakkan satu banner kat sini. Saya letak satu banner, contoh ini adalah banner kita. Okay, lepas tu status ni terbitkan atau tidak diterbitkan. So maksudnya kalau tidak diterbitkan ni, kalau tuan-tuan klik pada daftar ni, dia takkan diterbitkan kat ruangan forum lah. So yang ni maksudnya tuan-tuan buat sebagai draft saja. Okay, bila tuan-tuan klik pada status terbitkan ni, so bila tuan-tuan klik daftar ni, sistem akan automatik terbitkan atau paparkan forum yang tuan-tuan daftar ni pada ruangan forum lah. Di ruangan forum tu, kalau tuan-tuan perasan, dia ada pada bahagian, dia akan keluar kat bahagian kawalan penyakit dan perosak ni lah. Okay, so apa yang tuan-tuan daftarkan tu, dia akan keluar kat sini, dan juga akan keluar pada akaun pengusaha lah. Contoh kalau pengusaha log masuk, okay, kalau pengusaha log masuk, dia
forum tuan-tuan pun akan dipaparkan pada akaun pengusaha tu. Okey. Okey, saya log masuk semula sebagai pegawai teknikal. Okey, saya ulang semula proses. Daftar topik, pilih komoditi, masukkan tajuk. Okey, lepas tu ringkasan topik. Ringkasan topik ni tuan-tuan boleh masukkan penerangan ringkas lah berkaitan dengan topik cara mengatasi serangan lalat buah ni. Okey. Kenapa saya highlight dan klik pada remove font style ni? So maksudnya jika tuan-tuan mengambil maklumat tu dari mana-mana laman web. Okey. Jika tuan-tuan mengambil maklumat, contoh saya ambil maklumat dari laman web ni. Okey, saya copy semua dia punya kandungan ni. Okey, saya right click copy. Apabila saya masukkan kat sini, okey, saya paste kat sini. So dia punya style, dia punya color, dia punya bentuk font tu akan di copy ataupun akan disalin dalam kita punya forum ni juga. So maksudnya nanti kita punya tulisan forum pada topik ni tidak akan seragam lah. So maksudnya fungsi butang remove font style ni maksudnya dia akan membuang style daripada laman web yang kita salin ni. So dia akan bila kita klik remove font style ni, so kandungan tulisan dia ni akan mengikut akan diseragamkan mengikut style sistem kita ni lah. Okey, tu fungsi kenapa saya klik remove style ni. Okey, so tuan-tuan boleh buat highlight kat sini, nak tukar color. Okey, ataupun tuan-tuan boleh buat okey. Dia proses memasukkan kandungan ni lebih kurang tuan-tuan guna Microsoft Word lah. Dia tak adalah rumit mana, cuma fungsi-fungsi dia lebih kurang dengan Microsoft Word. Okey. Tuan-tuan boleh buat style di tengah, style di kiri. Okey, itu bergantung pada tuan-tuan. Okey, seterusnya saya buat copy lagi. Saya ni untuk memudahkan, untuk mempercepatkan proses pendaftaran kita lah. Saya just masukkan data ni. Okay, so sama juga kalau tuan-tuan nak masukkan gambar atau nak masukkan video, sama seperti proses yang saya tunjukkan pada video pendaftaran jadual tanaman tu. Proses dia adalah lebih kurang sama kalau tuan-tuan nak masukkan gambar. Tuan-tuan boleh masukkan seberapa banyak gambar yang tuan-tuan perlukan lah. Okay, so kalau tuan-tuan nak masukkan video pun boleh. Just masukkan video kat sini lah. Okay, so saya ambil sekali lagi video ni. Saya masukkan kat sini. Okay, so seterusnya tag topik. So tag ni dia lebih kurang adalah mengikut kandungan forum tuan-tuan ni berkaitan apalah. Contoh saya masukkan tag dia cili merah, saya letak koma,
yang ni tadi bila tuan-tuan type cili merah, maafkan saya, type cili merah, tuan-tuan letak koma, dia akan terus keluar seperti inilah. Okey, contoh lalat buah, koma, serangan buah. Okay. So tuan-tuan boleh masukkan seberapa banyak tag lah. So, ni fungsi dia, tag ni nanti untuk memudahkan sistem carian lah nanti dalam Google search nanti. Okay. So kalau tuan-tuan dah berpuas hati, tuan-tuan boleh klik save lah. Contoh saya buat highlight kat sini. Okay. So, kandungan ni bergantung pada tuan-tuan lah. Bergantung pada kreativiti masing-masing. Okay, so saya klik. Contoh kalau tuan-tuan ingin meletakkan table kat sini, jadual. Okay. Okay. Okay, so semua bergantung pada kreativiti tuan-tuan lah. So berdasarkan apa option ataupun pilihan yang ada ke atas ni. So kemasukan data atau kandungan ni lebih kurang macam tuan-tuan guna Microsoft Word lah. Okay. So saya teruskan dengan proses daftar. Okay. So ni adalah fungsi banner. Ni yang saya masukkan banner tadi masa kita buat pendaftaran tadi, senarai topik. Saya buat daftar topik tadi. So ni fungsi banner lah. So banner tu dia akan jadi seperti yang ke atas ni. Okay. So ini adalah kandungan topik kita, kandungan forum. So bagaimana pula dengan paparan pada bahagian lain lah. Okay, so kalau kat depan ni dia ada satu, kita dah masukkan. So kalau dia klik pada forum ni, so ni adalah fungsi ni lah. Okay, ni ada ralat sikit, nanti saya akan betulkan lah kenapa banner ni tak keluar. Okay, so kalau sistem live sepatutnya dia keluar lah, sebab ni saya punya komputer dia ada masalah sikit. Okay, so ni lebih kurang kandungan topik kita. Okay, so kalau pada akaun pengusaha pula, contoh saya masuk sebagai pengusaha. Okay, dia ada satu topik kat sini, topik kawalan penyakitan perosak ni, forum yang kita masukkan. So kalau dia klik baca penuh, so ni adalah kandungan forum tu lah. Okay, so kalau tuan-tuan perasan berbeza kalau log masuk sebagai pengusaha, Encik Abu Bakar ni, dia boleh membuat komen ni lah. Okay, so seterusnya saya akan pergi kepada proses macam mana komen tu berlaku. Okay, contoh Encik Abu Bakar ni menghantar satu komen pada forum ni, dia dah baca apa semua, so dia akan dia teringin nak buat satu komen. Okay, contoh bila dia hantar komen, sistem akan kata
komen tu berjaya dihantar, tapi perlu disemak terlebih dahulu oleh pegawai teknikal lah. Okay, so dia klik OK. Okay, so komen tu takkan dipaparkan lagi kat depan ni sebab belum disahkan oleh pegawai teknikal lah. So kalau saya log masuk sebagai pegawai teknikal, saya log masuk sebagai pegawai teknikal. Okay, pegawai teknikal akan dapat notifikasi kat sini, ada komen baru. So, dia akan pergi, so dia akan buat semakan, dia akan dapat komen baru kat sini lah. Okay, so dia akan tahu komen ni, so dia boleh sama ada dia terus terbitkan ataupun kemas kini ataupun hapus lah. So kalau contoh ada penggunaan perkataan yang tak sesuai, so pegawai teknikal ni boleh buat kemas kini lah. Okay, contoh dia kemas kini ayat ni. Okay, so dia kemas kini ayat yang dia kemas kini ataupun dia hapus mana-mana kandungan dalam komen ni dan dia terus terbitkan lah. Okay, so dia akan terbitkan. So status dia dah boleh terbitkan dan juga pegawai teknikal ni boleh buat maklum balas ke atas komen yang dia teruskan dia buat ni lah. Okay, so contoh dia buat maklum balas. Okay. Okay, so ni adalah maklum balas dari pegawai teknikal. So kalau Encik Abu ni tadi dia log masuk, maafkan saya, Encik Abu log masuk ke akaun dia. Okay, seperti Encik Abu pun akan dapat notifikasi lah ke atas ni, komen dia dah dibalas, so dia boleh ni lah, dan dia still boleh buat balasan lagi lah. Okay, begitu juga kalau pengusaha lain yang log masuk. Okay, tadi saya masuk sebagai Encik Abu ni, saya masuk sebagai pengusaha lain. Okay, saya log masuk sebagai Siti Aminah. So kalau dia pergi ke paparan ni, so Siti Aminah ni pun boleh buat balasan lah, boleh reply komen tu. Okay, so dia takkan dipaparkan lagi sebab belum disahkan oleh pegawai teknikal lah. So pegawai teknikal akan membuat pengesahan balik. Okay, so dia akan terbitkan. So status dia dah diterbitkan lah. Okay, itu adalah proses pendaftaran topik dan juga proses memasukkan komen ataupun membuat komen pada setiap forum ni, dan juga proses pengesahan daripada pegawai teknikal berkaitan komen-komen daripada pengusaha lah. So yang hanya boleh membuat komen kat setiap forum tu hanyalah pengusaha sahaja. Kalau orang awam orang awam melihat komen ni, melihat forum ni, dia takkan boleh buat komen lah. Okay, tu fungsi dia. Okay, so harap tuan-tuan faham langkah-langkah yang saya tunjukkan untuk mendaftarkan topik baru pada forum kawalan penyakit dan perosak, dan juga proses maklum balas komen terhadap forum tersebut lah. Okay, so video seterusnya, kalau tuan-tuan perasan kita ada isu-isu dari pengusaha ni, saya akan tunjukkan bagaimana ia berlaku dan macam mana proses dia pula lah untuk isu-isu ni. So itu sahaja untuk setakat ni, kita jumpa pada video seterusnya. Sekian, terima kasih.